Sebab kau bukan peak kau lagi. 30 kau muda lagi, 40 kau muda lagi. 50 baru kau nak ni. Kau nak buat betul-betul, kau nak all out dengan bisnes kau. So kalau kau tak siap masa tu, kau tak boleh berlari, kau tak boleh jumpa klien, kau nak buat apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Impak Atas. Untuk pertama semua, Impak Atas ni adalah satu podcast yang kami lakukan bersama untuk memberikan anda impak yang sentiasa atas, jangan bawah. So bersama-sama anda pada hari ini adalah host. Nama saya Aizuddin, Impak Atas. Dan korang boleh follow kita punya YouTube channel, kita di TikTok juga dan juga Instagram untuk pengisian lebih bermakna dari sudut pandangan ekonomi, investment, business dan juga mungkin sedikit politics. Okey, kita ada tetamu khas pada hari ini, tapi sebelum tu aku nak highlight and shout out to this brand kerana sudi menjadi sponsor kita pada hari ini. So, kita punya sponsor pada hari ini adalah RA Rehab and Fitness Shah Alam. Okey, aku ulang RA Rehab and Fitness Shah Alam. Bersama-sama aku pada hari ini adalah CEO and co-founder RA Rehab and Fitness, Encik Rikuan Akif. Assalamualaikum Encik Rikuan Akif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menjemput kami Impak Atas untuk interview Encik Rikuan Akif lah pada hari ini kan. Aku bagi bahasa ke diri aku. Tak ada. Gitulah. Okey, sebelum kita memperkenalkan Encik Rikuan Akif lebih lanjut, aku nak cerita sikit lah macam mana kita orang boleh jumpa lah kan. Aku sendiri dulu pernah belajar di Sekolah Menengah Saiz Alam Shah Kuala Lumpur, sekolah bersama penuh Dan aku kenal dengan Rikuan Akif ni pun waktu kita belajar kat sekolah tu lah, form 4, form 5 kan. Lepas belajar tu baru aku jumpa balik hari ni lah. So lama tak jumpa dia, rindu kan. Tapi waktu belajar dulu, Rikuan ni dia memang dia atletik lah, dia main bola lah, main apa-apa lah, sukan dia memang lari lah semua, dia hebat pada aku lah. So tapi aku tak sangka, hari ni aku tak sangka, aku jumpa balik, aku tak sangka yang dia sebenarnya dah jadi samadi in industry. And bukan calang-calang, dia dah jadi seorang fisioterapis dan juga sport scientist. Dan RA Rehab and Fitness ni, Shah Alam ni, dia dah start 5 tahun lepas dah. Aku tak tahu, tahu-tahu dah siap macam ni lah. Mungkin Rikuan akan cerita sedikit lah macam dia start bisnes sebagainya kan. Tapi sebelum tu kita nak kenal dengan dia. Rikuan, boleh tak cerita sikit sebanyak tentang kau punya latar belakang dulu? Latar belakang. So aku sebenarnya macam ada some yang dah tahu kan, aku sebenarnya start off daripada buat medicine. Aku buat medicine dekat Egypt, Egypt, Iskandaria. Universiti apa? Universiti Iskandaria ataupun Iskandaria. Alexandria. Iskandaria, Alexandria lah. Alexandria. So Tahun berapa tu? Apa? Tahun berapa? Allah. Ya aku tahu, aku gerak sana umur 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun dah. So nak kata ingat in spesifik ke tak. Okay. So apa ni? So Izayat to my fellow Egyptian. So I was studying in Kulatitib, Iskandaria. Live in Ibrahimiyah and Kamsizar. Okay. Interesting guys. Boleh cakap bahasa Arab ke? Shwaya. Ya Allah. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Ya, okey. Lepas kau belajar kat Egypt tu, berapa lama? 3 tahun technically 2 tahun, pasal ada Saurah, ada Arab Spring. Lepas tu aku sambung dekat Segi University setahun. Balik Malaysia dulu Balik lah. Malaysia setahun. Tapi waktu pengalaman kau, yelah aku dengar juga Arab Spring ni kan berlaku tu, memang kau terpaksa balik Malaysia ke? Macam government dah bagi ultimatum lah, macam kalau korang stay pandai lah kalau perang. Macam tu Macam tu. So maksudnya dia tak, kalau student ni dia tak, embassy pun tak berani nak protect lah sebab disarankan untuk balik terus lah. Sangat disarankan untuk balik. To be honest, aku punya one of my family members tu belajar dekat Egypt waktu Arab Spring tu kan. So aku dengar dia terpaksa untuk balik, tapi dia ada option untuk patah balik lepas perang tu dah habis. Tapi dia cakap kalau patah balik kemungkinan besar dia tak dapat sponsorship daripada MARA lagi dan sebagainya lah. Sebab dia kena continue kan. Betul. So apa dia buat, dia start balik medik dia dekat India, Belagaum. Tapi dia tak boleh transfer kredit lah. Aku tak pasti kenapa satu tak boleh transfer kredit kan. Lepas tu macam
student-student yang apa marah dah dapat sponsorship, marah pergi sana tu. Susah. So what is the point untuk dia sponsor tapi tak habiskan lah. Itu yang aku tak faham. Itu honestly aku tak tahu. Okay. So lepas kau belajar, kau balik Malaysia lepas 3 tahun di Alexandria, setahun di Segi buat foundation. Sambung second year rasanya kalau tak salah. Oh, second year. Medik juga? Medik juga. Oh. Sebab dia sebab Malaysia dia 5 tahun in total. Kalau dekat Egypt dia 6 tahun in total. Kenapa? Sebab dia, sefaham aku mungkin salah. Dia punya cara dia strukturkan dia macam dia renggangkan sikit. So jadi pressure kat Egypt tu tak setinggi macam aku study dekat Malaysia. Malaysia memang pack lah dia punya jadual. Tak lawak lah. Oh, I see. So dia compress kan, dia punya 5 modul tahun. lah. I see. Okay, lepas tu lepas kau sambung kat Segi tu, kau buat medik juga. Okay. And then kau decide untuk tidak pursue medicine anymore lah. Correct, yeah. And then you what happens next? Okay. So lepas medik tu aku sambung ke arah sport science. So sebab antara cita-cita asal aku adalah untuk pergi fisioterapi, and aku tahu daripada sport science ni kau boleh ambil master in physiotherapy. So tapi unfortunately bila aku patah balik, aku balik ke Malaysia sebab aku nak fokus nak buka bisnes semua kat sini, tak boleh sambung master in physiotherapy. So aku before kena kita bercakap tentang master tu dah jauh sangat kan. Okay, cuma aku nak tanya kau, waktu kau buat life changing choice in your life bertukar course tu in a way changing your career path and your life. Betul. Tapi apa parents kau cakap waktu kau nak tukar tu kan? Apa reaction dia? Itu macam of course dia convince kan, dia cuba convince aku, okay stay lah, kau boleh buat. Betul, aku tak nafikan aku boleh buat. Aku memang minat medik, bio tu memang best. I really enjoy the topic, I really enjoy the education. And the reaction is macam aku cakap, sebulan lah dia tak tegur aku. Sebulan tak tegur kau? Okay, that's a long time. Quite intense lah bagi aku. Adakah itu kali pertama yang kau dengan parents kau renggang? Was it the first time? First time. First time macam tu. that happened in your life. And you never regret of choosing that path? No. One of, I think, a critical decision for me lah. Because I already know, macam sebelum aku nak tukar tu pun aku dah buat list lah. Okay, list masuk bidang ni, list masuk bidang ni. Pro, con semua tu kan. So, technically it's very high risk lah if I jump. But tapi aku tahu aku takkan happy bila aku masuk medik. So, jadi aku terpaksa. Sebab nanti aku takut nanti aku dah masuk, dah lama dalam bidang tu, aku menyesal aku nak keluar. So, better aku keluar siap-siap. Okay, tapi in the first place, Rikuan, why did you choose medik? Tu lah. Dia macam, dia yang ni paling klise lah antara semua orang yang belah engineer ke lawyer ke, ala-ala kena paksa dengan parents lah. So tu. Yelah, kita belajar kat sekolah sains, so bila tanya kita punya kawan-kawan, classmate apa semua, kau nak jadi apa lepas SPM, kau nak buat apa kan? Tak banyak, 3 ni lah. So semua nak jadi engineer, doktor. Macam aku pun outlier ke, aku pun accountant tak banyak. Semua nak jadi engineer, doktor lah. So aku pun pernah dapat scholarship pergi India buat medik. Tapi aku reject sebab the fact yang aku tak boleh tengok darah and potong orang, aku tak boleh. That is the reason why aku tak, I think I cannot taking this course macam tu lah. Good decision. Sebab kita orang dengan mayat tu macam dah gang lah. Oh, scary so, lah. Yeah, macam hampir, especially kat Egypt, sebab Egypt banyak cadavers, banyak mayat. So kita hampir banyak hari jugalah. Seingat aku ingat at one point kau pernah tidur dengan mayat? Tak pernah. Tapi hampir setiap pagi lah tengok mayat tu. Setiap pagi Setiap pagi. Tapi bukan mayat fresh lah, cadaver. Benda dah dia letak. Ada liquid dia semua. So bau dia bau chemical lah. Okay, interesting. Okay, moving on. Okay, so kau pursue your sport science Okay, yeah. in Australia. In Australia, is correct. Pada tahun? Tak ingat juga. Aku bapa ni aku tak ingat. Aku tahu aku nak siapkan benda tu. Okay, waktu umur berapa? Roughly around 22, 23 if I'm not mistaken. Aku sekarang 32. 32. Still young.
Ya, alhamdulillah. Okay, so waktu kau 22, why did you choose Australia in the first place? Aku pilih primary reason adalah sebab family, sebab adik aku dah dekat sana. Okay, So because of the family. senang. Okay, okay. So So, yalah, aku dengar juga uh, when apa budak-budak lepas SPM dia nak sambung persu belajar kat luar negara kan. uh, Dia orang buat comparison belajar okay, kat Australia dengan UK okay, mana lagi murah kan. okay, okay. Sebenarnya bila aku buat research juga, aku Uh, personally buat research juga, belajar kat UK tu lagi murah daripada belajar kat Australia sebab ha, ha, ha. aku rasa cost of living kot. Mungkin cost of living Ah, tak salah kalau kat Australia one of the paling mahal lah paling kalau mahal kan. tak silap lah. That's what Mungkin I heard salah. lah, mahal. So bila mahal ni most of the Malaysian yang study sana kena kerja. Betul. Okay, Majority. macam kau apa pengalaman kau kat sana bekerja? Pernah kerja? Aku macam alhamdulillah aku kerja kat sana 5 tahun dekat physio center, and selain daripada tu tambah dengan couple of other odd jobs macam jadi admin ke, jadi apa tu kerja sebagai tourist guide ke, benda-benda macam tu lah. Oh, okay. So Mungkin kau nak share sikit ke macam mana kau. Yalah, sebab aku pun kalau kat UK aku apply juga kerja jadi pemandu pizza, ah aku jadi cleaner kan. ah Tapi susah jugalah nak dapat job walaupun kita ada that working visa. betul. I don't know why. ah Tapi in your case macam kau dapat your first job? Itu bagi aku uh, memang bagi aku takdir Tuhan lah, sebab aku to put into context sebenarnya memang aku baru nak lari daripada medik lah, nak lupakan medik sebab fresh out of it kan. Benda tu is a tough and apa ni decision, a bit traumatic with that experience, was tough. So aku macam biasa minat bola, so kita join lah community bola yang ada kat sana kan. So ada sekali ni aku join community bola tu, kita main dengan campur-campur. Komputer bola ni dekat universiti kau? Open dekat Australia. Open. Okay. So shout out to my Liming Cockhead boys. So yeah, so I was playing in Cheers, Liming. mate. Cheers. So Terry, Zaim, okay, shout out say. So and the rest, thank you for making me feel welcome there. So senang cerita, main-main, lepas tu ada seorang pakcik ni, dia ni dia pengsan drop, eh? dia macam nak kata, dia bukan pengsan, Seizure. dia tarik nafas. Tak boleh nafas? Dia drop, dia Tak, baru waktu nak kau nak pergi uni ni, kau nak pergi mana? masa lepas habis bola. Oh, lepas habis bola. Lepas habis bola. Lepas habis bola dia drop. Tiba-tiba pop, kita nampak, kita tengah semua nak balik, dia drop pop atas padang. So for me, with my experience in medicine, and kita tahu yang kalau oksigen tak cukup dekat brain cell tu akan mati, and CPR perlu dibuat secepat mungkin untuk selamatkan brain cells. So sebenarnya aku reluctant nak buat benda tu sebab aku takut. Aku baru caw daripada bidang tu, tiba-tiba bidang tu depan mata aku. Tak, maksudnya kau before this kau pernah buat real CPR lah? Tak pernah. This is your first this CPR is my first, experience. And then I think the reason that I brief myself to go and CPR anyway, sebab aku dekat Egypt aku pernah nampak orang mati depan mata aku. So aku masuk kat tingkat 3 rumah aku. Lepas tu aku tengok bising-bising kat bawah, ada pakcik ni tengah nazak, tapi sebab aku baru second year ke apa, first year tak ingat. Tapi aku takut nak buat CPR, aku tak berani. Tapi bila pakcik tu mati, jadi macam kita macam Macam menyesal lah. should I have done something? Macam tu. I see. So bila aku pergi ke Australia tu, bila benda deja vu tu, tak boleh. Aku dah tak fikir panjang, aku pergi, aku terus check, tengok dia punya breathing tu macam gap dia agak lama, every I don't know 30 second to 1 minute roughly the breathing. So aku start off dengan bagi compression dekat dia punya ribcage tu untuk supply manually supply oxygen to the brains. So macam tu lah. And then macam mana aku dapat kerja? Okay. Kebetulan my future to be boss was there, alhamdulillah. So dia nampak aku kat situ, and aku tak ada kereta, tak ada motor time tu, baru nak pergi train station. Dia tanya ada transport tak? Aku gerakkan dia interview aku, and kebetulan dia ada physio center and chiropractic center dekat tempat kau belajar tu lah. Dekat Australia, kat Perth. Okay, by the way guys, audience nak tahu kau belajar kat universiti apa? Edith Cowan University. Edith Cowan University dekat Perth lah. Dekat Perth, betul. So physio yang kau kerja pun dekat Perth juga? Dekat Perth juga, betul. Okay, so that's where you first started getting the primary job, I mean as a professional lah. Correct. Okay, Yeah. okay. And then on top of it kau ada buat kerja-kerja odd job yang lain tak ada?
Ada juga macam tu lah, macam admin kepada company tu, lepas tu apa ni, tourist guide, ada member offer member masuk tourist I guide kan dengan see. agensi tu macam I see. layan lah. So I mean the only reason why you do it because you want to survive dekat sana lah. It's Pretty just much so lah. expensive man. Okay, kita berehat seketika. Okay. Kita akan sambung selepas ni untuk further dissect and tanya Rikuan apa yang soalan menarik. Okay. Okay, kita berehat seketika, jumpa anda sebentar nanti. Okay. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Impak Atas bersama saya, host anda Aizuddin. Impak Atas, sentiasa atas, jangan bawah guys. Okay, segmen kita dan episod kita pada hari ini disponsor oleh RA Rehab and Fitness Shah Alam. Bersama saya adalah CEO dan founder Encik Rikuan Akif. Encik Rikuan Akif, terima kasih kerana sudi tunggu di segmen kedua lagi. Terima kasih. Okay, so segmen kedua ni guys, kita nak cerita detail lah. Kita nak, kalau boleh kita nak henyak dia lah sikit nak tanya soalan yang kritikal lah kan. So kita nak cerita lebih tentang Rikuan punya business RA Rehab ni. Boleh tak cerita dengan kita punya audience bila Rikuan start? Oh okay, sebenarnya yang ni dah memang, kalau orang panggil, saya tak consider benda ni sebagai cita-cita. Dia memang saya nak buat benda ni daripada dulu lagi. Dari dulu tu bila? Zaman belajar lagi? Zaman belajar lagi. Daripada Australia. Daripada masa saya dah bekerja di center, physio center tu, saya macam aku nak buat benda ni. Okay, maksudnya kau dapat kerja tadi as a physiotherapist. Yes, back then not yet. I was more lebih pada assistant. Okay, as an assistant. And then waktu kau kerja kat Australia tu, dekat fitness center tu, kau memang inspired by the facility apa semua, dan kau memang decide from get go tu, day one tu kau memang nak balik Malaysia lepas habis belajar ni, aku nak buat aku ni sendiri. Lebih kurang sebab aku macam memang aku tak tahu kenapa aku minat business. Aku pun honestly tak sure kenapa. Aku just minat. Aku tahu aku balik Malaysia aku nak buat business, tapi bila aku dah kat sana tu dah ada macam a stronger blueprint. Aku macam macam ni nak buat, macam ni nak run, macam ni cara dia buat. Okay, ngam aku akan buat benda ni kat Malaysia. I see. Okay, so, kenapa kau rasa dengan ada fisioterapis kat Malaysia ni, kau rasa mungkin yelah dekat Australia punya model tak semestinya sama dengan Malaysia sebab market Malaysia lain kan. Betul, sebab lain. Mungkin kat sana orang lebih more open terhadap all this fitness kan. Sangat aware. Sangat aware kan. Sangat aware. Tapi kau rasa bila kau datang Malaysia, kau tengok orang Malaysia ni asyik makan nasi lemak, apa semua kan. Ada ke market ni kau? Struggle. Tak ada, macam nak bring awareness susah sikit lah. Tapi alhamdulillah, so macam klien saya pun ramai daripada PJ, Kuala Lumpur, Subang. So maksudnya kat bahagian yang betul-betul center ni okay, dia punya market boleh tahan. Tapi kalau yang kat luar tu belum betul-betul establish lagi. Orang kurang aware lagi. Benda fizio ni bukan lepas surgery je ke aku boleh jumpa fizio. Tak. So yang aku nak bring awareness adalah boleh prevent. Sebelum kau kena tu, kita boleh bantu macam nak strategize, kurangkan sebanyak mungkin possibility untuk kau injured. I see. Okay. So kalau mungkin kau boleh cerita sikit dengan kita punya audience, apa servis yang kau offer dekat kau punya fitness center ni? Okay. So untuk center saya ni, saya sebagai fisioterapis, saya offer fisioterapis dan staff saya juga fisioterapis. Selain itu sport massage, saya ada staff saya yang buat sport massage. Kami buat personal training untuk lelaki dan perempuan. Kami ada personal trainer lelaki dan personal trainer perempuan. Dan selain daripada itu, insyaAllah yang Muay Thai kita ada buat, tapi cuma insyaAllah kalau everything goes with plan, kita akan insyaAllah buka satu kelas Muay Thai lah, insyaAllah. Okay. Audience nak tanya ni, apa ni? Ni apa? Okay. Asal ada tiba kat sini okay. Yang mana lu? Semua ke macam mana? Cerita sikit sebanyak ni. Ikut turutan lah okay, so ikut turutan. Yang ni kita usually we start off with a bit of bekam. Yang ni kita buat cupping angin. So tapi kalau ada klien nak buat cupping darah, saya ada contact saya lah. Ni cupping angin, dia primarily focus on MFR, myofascial release. So kita macam lebih kepada nak releasekan bahagian atas permukaan otot tu dahulu. Yang ini lain lah dengan bekam tradisional yang keluar darah tu, yang kalau pergi kat uptown tu kan banyak orang
Darah bekas sama ke? Quite similar, tapi cuma kita tak, kalau angin kita tak ada kaitan dengan, kita tak buat darah. Sebab dia tak ada darah tu lah. Ini tak ada. Ini tak ada. Tapi bekas ada. Bekas tu ada, yang dia punya apa macam lebam tu adalah. Apa beza ni kalau aku nak tanya? Darah dia lebih kepada kita keluarkan darah yang sedia ada dalam badan, which will force our body to create a new red blood cells. So apa ni, secara tak langsung atas orang fikir rasa macam mana. So far daripada experience yang saya kenal orang akan rasa segar lah lepas dia keluarkan darah. Bukan placebo saya buat kat diri saya sendiri, surprisingly jadi, sebab saya ada beza lah. Ada beza lah. Ada rasa segar. Bukan sebab saya tak buat pun business tu by the way. So there's no intention, tapi saya pun nak cuba betul lah orang cakap segar benda yang segar sebenarnya kan. Kita lah bidang medik kan, macam benda betul ke darah kotor ke, kita macam suspicious lah. So buat sendiri macam yang ni segar pula. Yang ni dia tak keluarkan darah, tapi dia punya result sama lah. Lain sikit. Darah tu dia lebih segar sikit. Yang ni macam ni? Yang ni dia lebih kepada kita nak permulaan untuk kita release muscle. So saya akan mulakan yang ni untuk increase the blood flow, at the same time release the surface remove slightly the surface tension before I continue to the guns over here. So maksudnya dia punya, at your fitness center ni dia ada dia punya session 1 kena buat cupping dulu. Session 2 is more to muscle tissue punya recovery. You have to, as a patient, you have to go through all these stages ke you can choose which one you like? Kita tailor. To be honest, kita tailor kepada client tu. Okay, so what that person needs, we deliver that what yang sesuai dengan dia. Contoh kalau orang tu baru lepas ACL, benda ni tak akan berkaitan lah. So kita akan buat rehab dekat dia, kita akan buat strengthening program. Tapi contoh kalau klien yang nak, masa aku ketat lah, aku asyik duk cramp, rasa macam nak koyak tak pun masa dah koyak ke, so kita go through with technique that can supply the cells with the right amount of oxygen and blood supply lah untuk kepada cells tu. So yang maksudnya kau punya service center ni, fitness center ni ada dua side. Satu untuk fitness, betul. Satu lagi untuk recovery. Correct, yeah. So the one that we are talking about is recovery ya guys. Correct, yeah. Okay, so recovery ni dia punya service as and when what the patient sakit apalah. So kalau dia sakit contoh muscle cramp ke, hamstring ke, so dia ada certain treatment yang akan dilakukan lah. Teknik dia. So doesn't mean that one size fits all punya treatment. Correct, yeah. We have to do assessment, we have to assess the suitability of the treatment. Bukan kita bedal semua, sebab tak boleh. Selalu kalau bedal tak jadi. Okay. Sebab setiap keperluan orang tu lain-lain. Kalau macam your recovery center ni, kebanyakan kau punya patient tu dia sakit apa? Saya primarily specialize dalam MS punya cases. MS kepada MS tu? musculoskeletal. So so benda senang cerita, benda-benda berkaitan dengan otot, yes, insya-Allah memang saya fokus kepada benda tu. Sebab fizio ni dia ada tiga branch utama. Kita ada MS, kita ada neuro, kita ada cardio. So saya primarily fokus pada MS. Sebab bidang ni dia punya pecahan pun dah besar. Ada pediatrik lah, geriatrik, macam-macam ada. So saya fokus ini. So kalau maksudnya kalau muscle musculoskeletal. Skeletal. Okay, so dia kiranya banyak, kalau berkisar tentang otot ni, banyak atlet lah datang sini, lebih kurang campur. Sebab alhamdulillah yang saya secara jujurnya dapat banyak referral. So bila orang dah tahu kebaikan, people in public dah tahu kebaikan, benda ni boleh tolong prevent aku daripada kesakitan yang teruk lah, ataupun aku tak boleh bergerak lah. Okay, dia refer kepada kawan, kepada family members. So benda tu datang. Alhamdulillah. So public awareness dia pun dah tinggi. So actually we have more client in public rather than athletes themselves. I see. So athlete, I'm not sure, maybe the awareness for the public punya orang yang suka main sukan ni mungkin masih rendah. Okay, athlete yang betul-betul athlete professional, semi-pro mungkin tinggi sikit. So kita nak bring awareness, bukan atlet je boleh buat benda ni. Kita nak tolong orang-orang macam kat luar ni untuk korang elakkan daripada injury ataupun baik cepat sikit. Korang tak payah retire, jangan tumbuk lagi.
So when you do this, maksudnya kalau in normal way kita main bola, kita mungkin hamstring kan, sakit sebulan contoh. So dengan lalu undergo this treatment, dia boleh cepatkan recovery tu mungkin 2 weeks, 1 week lah, something like that lah. Betul, insyaAllah. Tengok cases macam mana. Tapi the primary is, kebanyakan orang, aku sakit, contoh kita ambil hamstring contoh, aku sakit hamstring, tapi aku biar sebulan lagi baik lah. Tapi dia tak tahu sebenarnya benda tu makin teruk. Oh, macam nak tahu makin teruk tu? Kita susah nak tahu. Kita sebagai orang, let's say not from the industry ke apa, kita tak dapat cam. Kita tak dapat cam benda tu dah makin ketat. Tapi macam contoh me as a physio, kita dapat rasa lah badan kita sendiri. Tapi kalau secara layman memang takkan rasa. Dia kata macam seminggu lepas sebulan aku dah okey lah, aku main lah. Lepas tu lepas letak dalam 5 tahun makin teruk. And to some extent dia aku dah start sakit lutut, aku dah start sakit ni, aku dah tak boleh berlari, aku dah badan aku dah tak sama, aku tak boleh bergerak macam dulu. Ni betul lah, dah makin tua ni petanda aku kena gantung boot. Tapi tak, bukan. Korang muda lagi, korang baru 30, 40, chill lah, muda lagi. Cuma korang just kena tambah knowledge yang korang kena baiki badan, servis. Then korang boleh last lah 50, 70. Rico, macam aku kan, aku sakit, aku main bola dengan kau hari tu. Aku sakit, aku biar sebulan sebab lepas tu aku tak main bola dah. Dan aku main bulan depan. So aku tak rasa that difference lah. Ya, betul. Tapi tu dia macam gradual. Benda ni gradual. Dia tak datang, dia bukan setahun tu, tak. Nanti dah 5 tahun rasa. I see. Okay, mungkin audience nak tahulah sama ada servis kau ni ada tak di tempat lain, like klinik ke hospital? Hospital not that I know of lah. Ada private clinic, ada yang lain. Tapi mungkin bidang ni masih kurang popular lagi lah. Di specific I say macam sektor yang dia macam baru lah untuk Malaysia. Yang prevention ni masih baru lah untuk Malaysia. I see. Banyak lepas surgery tu banyak lah. Okay. So maksudnya daripada awal lagi kau adopt quite similar model dengan tempat kerja kau lama kat Australia tu. Alhamdulillah, ya, betul. So is to prevent rather than biarkan benda tu berlaku for a long time lah. Betul. So far tak ada lagi servis yang di offer di hospital sebab mainly our industry is all about cure, it's not about prevention lah. I see. Is it true? Is it true? Yang ni susah cakap. Sebab saya pun tak nak assume benda macam tu. Yang saya tahu, saya nak push lagi, nak besarkan lagi bidang ni. So maksudnya your client and your patient ni boleh pakai insurans lah. Maksudnya dia as a treatment, tapi dia kalau dia nak claim insurans tu dia boleh lah. Depends, kalau dalam termaktub dalam insurans tu cases tu membenarkan, then yes. In what cases that insurance allow that to happen, to be claimed? Kebanyakannya yang melibatkan surgery lah. Do you do surgery here? Tak, saya for me I didn't do it. I don't do that. So maksudnya post surgery dia ada kuota fizio dia. Yang tu. So dia buat surgery dekat hospital and dia buat fizio dekat your center. Correct, ya. I see. Tapi daripada pengalaman saya, kebanyakan klien company dia ada allocation untuk perkara-perkara ni. Untuk dia punya rehab, untuk recovery dia. So ada setengah ada insurans untuk company tu yang cover benda-benda ni. So I think you have to check with your company ni, tanya HR ada tak cover benda ni. I see. So dia only selected company lah, JLC lah. Mungkin saya tak tahu pasti, tapi kemungkinan. Okay. So do you want to share with the audience apa lagi servis yang recovery yang you ada before we go to the fitness? Okay, selain daripada tu sport massage lah. Sport massage ni aku nak tahu juga sebab aku jarang massage. Okay. Aku dengar jugalah sport massage. Apa beza dengan massage biasa macam traditional massage? That's a good question. dia lebih kepada, sebab ramai yang tanya benda ni. Dia kalau sport massage ni dia macam orang yang dah buat certificate tu dia ada repetition dia tersendiri untuk certain segment tu. Cuma saya bukan nak kata saya lagi bagus daripada orang lain, tak. Cuma disebabkan saya background saya fizioterapi and saya ada belajar sikit traditional massage semua tu. So apa yang saya ajar kepada staff saya bukan saya massage saja, saya ajar teknik macam mana untuk orang tu recover sikit. Ada elemen treatment dalam massage tu. Bukan sekadar kita berapa reps. Tak kata orang lain tak bagus ke tak, bukan. Cuma saya tambahkan elemen tu dalam kepada staff-staff saya.
Tapi some element dia ada traditional way of massage, Ada cuma juga. dia more targeted to certain muscle lah. Sudah masa kan kita Macam kita tengok kalau player bola Muhammad Salah ke apa Ronaldo ke, orang betul. massage kaki dia tu kan. Betul. Ada aku pasal enggak kenapa orang ni massage kaki time dia duduk-duduk tu kan. Adakah itu? Benda ya, sebab benda tu penting untuk maintain dia punya performance. Kalau tidak, performance dia akan drop. So kita cakap as simple as we can kan. Otot ni kalau ketat kan, dia punya contraction capability rendah sikit. So bila kau tak boleh contract secara cantik kan, otot tu jadi lemah sikit lah. Tu je lah. Macam mana kita tahu? Kita simplify kan lah. Macam mana kita tahu otot tu ketat-ketat, sebab aku tak nak aku tak pernah observe lah. Aku tak betul. Sebab benda ni kalau kita pegang sendiri, patut ke otot macam ni. Tapi kalau kau tanya professional, dia macam lah. Kalau tanya professional, dia cakap okay, ni berapa dia punya the rating of the tightness. Is it 10, is it 9, 8 ke apa ke. Kita akan bagi tahu lah berapa ketat, yang berapa lama lagi boleh tahan. Adakah yang ni tanda-tanda dia akan jadi serious injury ke, macam Achilles rupture ke apa ke. Macam tu Achilles rupture, macam dia punya Achilles tendon ni putus ke apa ke. Okay. So kita boleh cam lah petanda-petanda tu. Kita give a heads up, okay, this is the recovery, this is the technique of prevention semua tu. Okay. Interesting. Okay, selain daripada sport massage, ada lagi recovery punya komponen? Rehab training. Rehab tu apa? So rehab training dia lebih kepada macam kita kuatkan balik otot orang tu. So macam contoh kebanyakan yang paling common adalah ACL lah. ACL kalau orang tu dah baru rupture, baru buat surgery, so dia kena kuatkan otot dia dan tendon sekeliling supaya membantu dia kurangkan ACL tu bekerja sekejap. So yang lain tu buat kerja lebih untuk bantu sikit. Tolong-tolong lah. Okay. Sementara dia tengah baik tu, tolong lah kejap. Macam tu. I see. Suruh lah macam, okay, ACL tengah baru nak baik. Minta lah quadricep buat kerja sikit, hamstring buat kerja sikit, calf buat kerja sikit. So sebab benda ni dia bersilang, anatomically dia ada dia melibat knee joint. I see. So jadi sementara dia nak baik tu, member lain tolong lah kejap. Tu. Nanti dia dah baik nanti okey lah, boleh lah kerja sekali. So maksudnya dia you enhance the other parts of body so that this part yang body while waiting for it to be recovered tu, dia akan recover together lah. Betul. Salah satu konsep dia lah. Tu dia panggil rehab. Apa dia rehab? Rehab training. Rehab training Okay, interesting. And selalunya kalau orang surgery kan, dia atas katil lama, jadi dia panggil muscle atrophy. So masa tu mengecut sikit, jadi lembik sikit lah. Otot ni kalau kita tak guna, dia mengecut. So kita buat rehab training untuk kuatkan dia balik. Okay. Otot, aku rasa soalan sebenarnya. Otot ni tak ada kaitan langsung kau gemuk ke kurus kan. Maksudnya tu kalau engkau kalau kau gemuk, tak semesti otot kau tak kuat. Betul. So kalau kau kurus, tak mesti otot kau kuat kan? Betul, tak semestinya. Okay, so your service ni is more to otot base lah untuk recovery. Kalau itu belah kita punya recovery punya ni lah, daripada physio, sport massage, yes. Daripada coaching lain pula. Okay. Boleh tak cerita sikit tentang the other part? The other part yang coaching. Mungkin this is more interest everyone lah. I see. The fitness and training ni, apa yang kau buat lah kat sini? Saya punya konsep ni, saya suka betul konsep Taylor tu. So sebab sefaham saya, manusia ni berlainan antara satu sama lain. So kita sebagai orang profesional dalam bidang ni, kita gain our knowledge sebanyak yang mungkin, and kita applykan konsep tu. Macam senang cerita, macam mekanik ataupun engineers lah. So korang ada knowledge tu kan. Korang bila korang nak cipta something, bukan korang baca buku, korang buat melalui buku. Tak, korang nak cipta something ataupun nak apply sesuatu konsep, korang dah faham konsep yang dia punya konsep principle dia macam mana, supaya kau boleh create something new ataupun kau apply konsep tu. So sama je macam kita orang. Okay. In normal cases, when your first time client walks into this fitness center, okay, first of all kau akan tanya apa goal dia kan. That's standard lah. Okay, kalau let's say dia macam orang macam aku lah, macam jarang bersukan. Okay. Aku just nak kurus je. Okay. So apa elemen atau apa mechanics yang macam kau bincang tadi tu, kau cakap tadi, yang kau nak tailor, tapi orang macam aku pun tak tahu nak tailor macam mana. Faham. So betul, apa normally suggestion kau untuk diorang hilang lemak, and berapa lama dan sebagainya? Kita, bagi aku, selalu aku akan borak lama sikit lah dengan dia. So and sometimes benda tu kita tak ada
just 1 jam just borak. Tak, sambil training pun kita borak lah. Sambil kenal lo. So makin lama kita kenal klien kita makin kita faham apa dia nak sebenarnya ni, apa core yang dia nak. Sometimes benda tu confidence. So sometimes kita kena apply element psychology into it, macam untuk kuatkan dia punya motivation, benda-benda macam tu. So atas tu setiap orang lain-lain. So kita balik pada structurally pada apa yang program dia tanya tadi. So lebih kepada saya akan tanya, saya nak faham core dia, apa yang kau nak sebenarnya. Macam kau nak kurus je. Betul, tapi dia ada sebab apa core kau. Adakah sebab looks good lah, pakai baju orang, kecil sikit lah, size S. Betul, there you go. So adakah sebab kerja, sebab tak nak ONG, adakah sebab you have to prove something to yourself. So benda tu lain-lain. And sometimes dia punya element, sebab kita nak build structure exercise program kan, dia depends on kau punya motivation ke, apa yang kau motivated. Sebab aku tak boleh bedal program yang ada kat Google. Kau bukan minat pun. Betul. So aku tengok, okay, Pak dia ni minat apa lah. Okay, dia suka exercise apa lah. Psychologically dia macam mana lah. Sebab certain exercise tu dia demand certain amount of psychology punya stress. Okay, kalau macam orang macam aku lah, orang macam aku, aku panggil bodoh lah. Yang itu yang dia aku detail dia. Aku ikut je apa kau nak buat. Apa program yang kau akan bagi aku? Yang tu kalau nak jawab ni sebab aku tak engage kau as a client lah. So dia macam mana, sebab macam aku cakap, kalau aku engage kau sebagai client, aku akan betul-betul kenal kau as a client. Aku akan faham apa corak mentality Pak Din ni, apa yang dia minat, apa yang dia tak minat. Sebab aku kena susun program aku based on that. Sebab kalau aku susun program aku benda yang kau tak minat, kau takkan buat lama. Kau akan buat kejap habis. Sebab aku nak kau buat lama supaya kau dapat capai cita-cita kau. Kalau kau buat 3 bulan kau tak habis, the next year 2 year habis lah kau punya result. Okay. Whereas aku punya client, betul dia stay lama, bukan sebab dia tak bagus, tapi dia gain knowledge daripada aku. So dia belajar, dia keep on belajar, and dia boleh applykan benda. Let's say dia invest dengan aku 5 years. Bukan kita buat seminggu 3-4 kali. Aku tak kata benda tu salah, tu terpulang pada trainer masing-masing. Cuma cara aku kita buat sikit-sikit, tak apa, kau belajar, aku bagi kau knowledge. So post 5 years, nanti kau dah umur 60-70, kau boleh gunakan knowledge tu. 60-70 pun kau still suruh kau punya klien masukkan. Of course. Because bagi aku, okay, kita take example, Perdana Menteri kita Anwar berapa? 75, 76 if I'm not mistaken. Very fit, still running. Mahathir 98 if I'm not mistaken. 2 years. Is he still running? Not running, but he take care of his health. So that's what I'm trying to say. So, and I know Najib has his own personal trainer. So what I'm trying to say is it's all about health investment. So because especially for some people, their peak is not in their 30s, their peak is in their 50s, in their 60s. Oh really? Yeah. And most, if you look into, like, we are talking about business, most businessmen, dia peak dekat umur-umur tu. KFC semua tu. So Jeff Bezos ke apa ke, so semua Elon Musk the exception lah. I saw Jeff Bezos earlier this week. Dia punya badan fizik dia dahsyat. So kita bukan, sebab sometimes bagi aku nak put an awareness kan, yang kau invest dalam health ni kan, supaya kau boleh buat lagi banyak duit nanti in the future. Sebab kau bukan peak kau lagi. 30 kau muda lagi, 40 kau muda lagi, 50 baru kau nak ni, kau nak buat betul-betul, kau nak all out dengan business kau. So kalau kau tak siap masa tu, kau tak boleh berlari, kau tak boleh jumpa klien, kau nak buat apa? Sorry lah, bahasa kasar. Tak apa, our audience okay je. Tapi tu lah, so aku nak bagi awareness yang your life 40 muda lagi, jangan nak tak habis lagi. Macam biasanya lah, macam aku sendiri lah kan, aku pernah main gym dulu, tapi aku stop sebab mainly sebab aku malas pergilah. Aku rasa macam pergi gym ni macam buang masa, sebab kerja banyak kan. So bila banyak sangat benda dalam otak aku ni, aku tak boleh nak fokus. Betul. Tapi kalau yelah, orang kat luar sana tu, yelah, ala bro, kalau aku nak pergi, nak sihat, nak kurus, aku pergi gym, jogging ke apa ke, angkat berat sendiri je boleh, tak payah nak ada personal trainer. Apa pandangan kau tentang soalan-soalan macam ni, orang-orang macam ni? Ada setengah boleh buat, ada setengah tak boleh buat. Kenapa macam tu? Dia atas motivation orang masing-masing, and atas kemampuan dia nak cari knowledge tu. Sebab sometimes bila orang tu dah busy, tak sempat nak cari knowledge lah. Sebab benda ni, nampak macam kau angkat barang, tapi tak, benda tu semua biomekanik. Kau kena faham apa yang masa kau engage. Kau let's say paling senang lah, orang buat abs kan. Aku buat abs tak naik pun six pack aku. Memang lah, kau guna back muscle. I see. Cuba tanya, nanti korang cuba. Siapa yang tak biasa workout kan, korang cuba. Bila kau angkat badan kau guna belakang ke kau guna depan?
Kau guna your back muscle or you guna your front abs? Majority akan guna back muscle, which is natural for human. Sebab back muscle is quite strong, so we naturally will lift up our body with our back. Walaupun it doesn't make sense, but I see. yeah, we naturally will engage that muscle more. I see. So tapi kalau kau engage muscle betul, kau dapat result kau. Okay. Kau angkat bicep kau hayun macam ni lah, kau dah buat shoulder. Mana kau buat bicep? Betul lah. Banyak orang salah buat lah kan. Salah buat. Tapi kau punya pengalaman kan, kau punya yelah, aku ambil diri aku example lah, sebab aku taklah fit sangat kan. Okay. Tapi kau punya klien tu kan, yelah badan berisi apa semua tu. Okay. Kau punya pengalaman tu ada tak klien-klien kau ni yang disebabkan dia sakit, dia before dia datang kau punya fitness ni dia sakit, dia ada diabetes ke apa ke, tapi dia recovered lepas dia datang sini. Ada ke in that case? Lebih kepada slip disc ada. Slip disc tu macam mana? Slip disc tu macam commonly dekat bahagian L lah, bahagian lumbar. So dia macam ada shifted sikit. Patah, bukan patah tulang belakang, bukan? Tak, dia dislocalis sikit. Dia dislocate sikit lah. Dislocate sikit. Lepas tu dia datang sini physio. Correct. Datang dia buat physio, and then kita rehab, kita kuatkan otot-otot sekeliling dia, and then improve dia punya lifestyle lah. Kita tak kata 100% dia tak sakit, sebab benda tu depends on severity of the case. Permanent. Depends on the case. Kalau benda tu mungkin sikit, mungkin dia dah baik. Tak macam kawan aku ni, aku ada kawan ni, dia kerja angkat berat, dia cakap aku dia angkat coffee machine berat. Okay. Lepas tu tiba satu hari tu dia kena slip disc. Lepas tu akulah duk angkat dia, lantar kat lantai kan. Aku yang duk panggil ambulans, dan aku yang duk angkat dia naik pergi hospital. Tapi dia ni bro, dia tak pergi physio. So aku tak pasti macam mana status. Adakah orang yang dah lama, once orang dah kena, lepas tu dia tak, aku tak sure dia pernah buat physio. Tapi kalau buat physio pun tak konsisten lah. Lepas tu dia biar lama. Adakah dia akan jadi permanent ke, ataupun dia masih lagi ada harapan lah untuk bentukkan balik dia punya tulang belakang tu? Kalau knowledge and concept dia cun, insyaAllah okay lah. So maksudnya kalau dia tahu apa yang dia buat tu, ataupun dia dah belajar and then dia apply dengan cantik. Sebab setiap orang dia punya cara dia tangkap informasi lain kan. So kalau dia dapat pull it off, then okay lah. Kalau tak pull it off, risiko. Sebab dia okey, dia okey, tapi dia tak boleh berdiri lama, dia tak boleh duduk macam kita lama-lama macam ni. I see. Dia kena ada bantal. Maksudnya dia belum fully recover lah macam tu. Nampak gaya belum lah. Sebab kalau orang dah fully recover, dia boleh macam orang biasa je kan. So tapi depends juga. Kalau benda tu betul-betul serius, kalau di recover pun bukan 100%, mungkin 80-90%. Tak boleh back to original. Susah. Permanent lah kira. Unless kalau benda tu tak teruk, then boleh lah 100%. Tapi dia still boleh main sport, boleh main Muay Thai. Masih boleh ke tak boleh ke? Tengok capability otot dia macam mana, and severity of the slip disc. Kalau mungkin dia tak teruk sangat, otot dia bagus, then boleh, dia tak ada masalah. Tapi kalau dah benda tu teruk, training pun kurang, struktur otot yang memegang dan membantu tulang spine tu tak ada, dan cari pasal lah. Sorry lah. Itu sih. Ridwan, so kita nak menutup segmen kedua. Tapi mungkin kau boleh cerita sikit lah dekat kita punya audience kan. Kau dah beritahu dah service recovery, kau dah beritahu kau ada fitness, kalau kau ada masalah slip disc, ACL kau boleh datang sini. Tapi orang tak tahu berapa harga yang kau offer dekat diorang, berapa range harga lah, so that diorang boleh kalau interest datang lah, jumpa kau terus lah. Macam tu. Pricing sekarang kami adalah 137 untuk satu sesi. Tapi kita cadangkan ambil package lah untuk tak rasa beban sangat benda tu. Package apa yang kau ada? Kita ada 3 package. Kita ada package pertama dengan seingat saya 7 sesi. So hanya perlu bayar 5, dapat 2 free. Package kedua bayar 18, dapat 4 free. Package ketiga bayar 48, dapat 12 free. So bila kita calculate balik, bila yang free tu dapat rasa tak berat sangat lah. Faham. Customer boleh bayar installment? Boleh, kita boleh negotiate lah. Boleh nego lah. Boleh, tak ada. Ramai je yang macam bayar separuh dulu ke, tak ada masalah. Tapi aku rasa with that price range untuk recovery and personal training, aku rasa in this current market is very affordable lah. Correct, yes. Aku dah study market, dia range affordable lah punya range. Sebab aku personally, aku rasa kalau
ada ada personal coaching with personal space, my own space. Aku akan rasa more private lah. This is what the price that you pay lah. Correct. Kalau kau pergi gym kat luar tu ada personal trainer dan ada orang lain, dan aku rasa serabut lah. Okay. I think honestly that's our specialisation lah. Sebab kita orang macam kita tengok space ni kan. Bila tak ada ramai orang, memang orang tu akan rasa personalised macam ni lah. That's what I thought when I first step into this. So, okay, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita break dulu, kita nantikan. Okay, jumpa anda nanti. Kembali lagi kita dalam channel Impak Atas, sentiasa atas, jangan bawah. Okey, segmen kita pada hari ini disponsor oleh RA Rehab and Fitness. Bersama-sama saya adalah Rikuan Akif daripada CEO dan juga founder RA Rehab and Fitness, Shah Alam. Okay, so kita nak jump straight to the point for the last segment 3. Okay, Rikuan. Okay. So mesti kita dah cerita tentang kau punya background, dah cerita tentang kau punya business and services, kan. Harga pun kau dah mention, kalau orang sakit ni apa-apa nak kena buat sebagainya. Tapi kita punya audience nak tahu kau punya business model ni, macam mana kau berjaya buat this whole setup lah. Macam berapa modal kau perlu, apa pengalaman kau handle majlis nak dapatkan this license. I see. Okay. Boleh tak kau cerita sikit dengan audience? So dalam industri ni, dia kebanyakan kalau nak buka studio, roughly studio dia dalam ni, dalam kebanyakan orang akan invest dalam 100 ke 300 ribu lah selalunya dalam industri ni. Tapi depends. Dia ada juga yang lagi, kalau yang dengan equipment yang lagi banyak, dia akan cecah kepada 500 ribu. Aku tahu certain tempat yang aku kerja sebenarnya dia hit 500 ribu. Tapi kalau macam contoh benda yang jauh lagi besar, macam aku tak nak petik apa-apa, tapi aku rasa korang tahu gym mana macam tu, yang bila besar dia akan cecah 1.2 juta, 1 juta ke 1.5. So mungkin equipment dia lebih banyak, benda-benda macam tu. Itu full fledged gym lah kan? Kebanyakannya memang modal dia memang besar. I see. Macam contoh, macam aku buat sendiri, so aku punya kemampuan aku tak adalah tinggi sangat. So aku start off with a humble 50k lah. Aku start off macam tu. Yeah. Ui, dahsyat tu. So but I have to make do with what I have lah. So macam nak kata cantik, tak ada cantik sangat dulu. So 50k, lepas tu dia start off lah 50k dengan sikit-sikit renovation. By the time launching tu dia dah hit 70 to 80k by the time I launch this place. So but gradually I have to keep on investing. So macam hampir setiap bulan kita tambah equipment sini, baiki ni, baiki tu, adjust ni, adjust tu. So macam mungkin if someone who are in the financial capacity like me, who doesn't have a lot, so you can start small first. So but just make sure that you are able to pay the rent lah. The rent tu macam rent tu tak melambung ke, jangan buat kerja gila. Macam I think everybody knows that rent is a business killer lah. I'm not saying it's wrong, but korang kena strategize macam antik lah. Buat dalam kemampuan korang. Sebab aku tahu aku kalau ambil yang 6k ke 12k punya rental, aku akan bunuh bisnes aku sendiri. Sebab aku sepatutnya aku fokus financial tu kepada operation aku. Aku sepatutnya fokus pada staff yang bagus, aku fokus pada equipment yang sesuai. So aku alhamdulillah, sebab aku sendiri adalah practitioner. Aku sendiri adalah therapist, aku sendiri adalah coach. So that cut cost lah. So siapa-siapa yang dalam bidang aku dah ada similar certificate, it's easier for you guys to run, sebab because you need less staff. Because if you fresh, you want to hire people, you want to hire a good person, it's not going to be cheap. They will charge you like 5k to 10k per month. You're right. So if you are already in the industry, it's an advantage lah. Which most are, whoever that want to join this industry, they are, or because they can run on their own. Tak macam in your case kan, having this center, what is the biggest chunk of cost or the operation expenditure lah yang kau kena spend every month? Like you said, is it the rent still or the manpower? Like how many manpower do you have? I would say manpower. Because manpower lagi mahal lah daripada manpower. Correct. Sebab because I think, tapi for me, my staff I give a very high commission.
because kita lebih kepada commission based. So gaji tetap tu tak tinggi sangat, tapi lebih kepada kau commission. So alhamdulillah staff saya very motivated, diorang sangat rajin kerja. So so that which I like that because aku pun pernah start daripada kuli. So bila kita ada commission yang sedap macam kau rasa lah macam kerja untuk diri sendiri jugalah. So that's what I want my staff to feel, like you work for yourself lah. So dia akan ada sense of belonging lah kalau belonging, by doing that kan. Correct. So jadi you do more, you earn more. Exactly, that's what I like. Tapi as a business owner, if you want to compare with other business model, the other business model might be profitable for that owner. So let's say kau bayar gaji fix kan 2,000 ke 3,000, kau untung jauh lebih besar sebab kau punya staff akan close sales dekat 20 ke 30,000 seorang. Okay, Rikuan, aku nak tanya kau soalan cepu mas. Regarding the business model. Okay. When you do business, you want to do business something that you passionate about, or you want to do business because of the profit? Oh, tu best. And what in your case, what drives you? Okay. Sebab bagi aku secara jujurnya, ni jujur lah, ni bukan aku nak klise ke apa. Memang aku cuba balancekan dua tu. Aku takkan buat kerja yang aku tak minat. Aku tak, kalau benda tu memang okay, gaji dia best, tapi aku punya life tu memang aku miserable, aku takkan ambil. Aku would rather take maybe job tu payment tak tinggi, jauh lagi penat, tapi aku happy dengan benda tu. Aku I think you lah. That's me. You as entrepreneur. Yes, correct. Maybe I'm not the best person who make the largest profit, maybe not. But for me, I focus on the quality of the service, which most of my client appreciate it. So macam kita punya rapport dengan klien sangat bagus. Sebab tu alhamdulillah our referral is very high, because my marketing quite sucks. But our referral is good. Our rapport with our clients is very good. So alhamdulillah, that's our strength. So it depends on what kind of business model that you want. So that suits us, because we like to connect with our clients. We like to be friends with them, and then lepas tu do you want to highlight your clients who are there? Like I saw one of those guys, celebrity. Okay. Boleh. Up to you. Oh, by the way guys, Rikuan ada client celebrity lah, artis lah. Alhamdulillah lah. Saya minta maaf kalau tengok IG saya ke IG company saya ke, saya tak post banyak klien-klien saya sebab to be frank, kita macam kita tak kata orang lain tak respect dia punya klien. I'm not saying that, but I value their privacy lah. So bila dia come to us tu, okay, benda ni private, dia orang mungkin tak nak orang tahu. Dia tak nak orang tahu lah. So kita tak tahu dia nak tahu tak. So for me, my first assumption dia orang tak nak tahu. Okay. That's my first assumption. I would go with that. So they know that whenever they come to me, it's gonna be private. Okay. Understand. So yeah, sure. It took a hit on my marketing, because I cannot show who am I dealing with. And alhamdulillah, kebanyakannya macam orang-orang besar. Tapi tak apa. It's okay. I respect their privacy. So tu. So it shows that by having this celebrity in your fitness center, it shows that how high is your quality lah in the market. Alhamdulillah. These people trust you lah. Okay, we want to jump straight to another topics, which is about pemakanan. Makanan, okay. What do you think about having balanced diet? I think and how as a Malaysian that we eat nasi lemak almost every day ni, okay. boleh lah jaga badan dan remain sihat. Macam mana? What's your tips lah? Bagi aku, apa yang aku belajar daripada aku punya degree dulu, benda ni kena sustainable. Kalau kau buat benda tak sustainable, let's say kau go into a very intense diet, I'm not saying it's wrong or anything like that, it's up to you. But if it's gonna be wrong if it's not sustainable. That's wrong. Because if you know you cannot maintain that diet for the next 3 to 5 years, then how are you gonna maintain your body for the next 3 to 5 years? How are you gonna maintain your health? So for my key concept is you have to make that thing sustainable. So for me, balance lah. Bukan tak boleh makan nasi lemak, makan What lah. is your diet?
Oh, You can direct. share. Bagi tips Bagi direct je. Selalu orang bayar benda ni. Tak apalah. I don't mind. Really, awareness is important in my opinion. And hopefully people in my industry can benefit this. So bila kita punya satu, sorry nak tambah sikit. I think people in my industry stop being bitter of each other. Stop being very too competitive. Because we are a small industry, man. Just what we need to do is to make the market bigger. So let's work together. Stop backbiting each other. Kita besarkan market ni. Weh, market kecil lah. Kau Do they? Do that? yes. So yeah, to sadly it is. So stop doing that. Some are good. Some kau kena faham konsep dia, market ni kecil. Aku tahu kau nak compete. Instead of that, kau besarkan, make people appreciate this bidang. Orang tahu value kita. Baik kau fokus kat benda tu, baru market kau besar, klien kau pun akan lagi ramai. Kalau kau gaduh dengan dia, oh dia ni teruk, tu teruk, tu teruk, kau buat apa? Kau akan kecilkan market tu. Sebab orang ni bidang ni teruk lah. Buat apa aku nak invest dalam bidang ni? So okay, sorry, coming to your question, what kind of diet? For me, pinggan in general, half of it is protein. Uish. So maybe kalau ayam lah separuh. Kalau telur lah separuh. Kalau ikan lah separuh. How big is the pinggan? Standard pinggan. Cuma I'm not in bulking. I tried bulking. I tried being overweight semua tu. So I think my ideal is my diet should keep my body suitable for my football performance and my Muay Thai performance. So that's my priority. Okay, so half protein. Half cup? No. Either half cup ataupun quarter cups. Sayur kurang sikit. Sayur kurang sikit. Buah banyak sikit. Buah banyak sikit. Buah banyak sikit. Tapi 3 kali sehari? Ideally. But if I'm being frank, aku tak makan banyak tu. Aku makan 2 kali je sehari. Makan 2 kali sehari. Most of the time. Breakfast is a must lah. Due to my industry, since I start my work in the afternoon, is brunch lah. So you do brunch and dinner lah? Brunch and dinner primarily. And the rest sikit-sikit lah kan. Sebab this is my 2 primary food lah. Okay, aku ada question. Since aku dulu pernah juga buat badan pergi gym ni, what do you think about supplement? Protein supplement ni. Protein supplement. Do they need it, or is it just a placebo, or is just make your kidney worsen? That's a good question. But in a way, dia banyak spectrum in your question tu. Dia nampak general, tapi sebenarnya dia agak detail. But it's okay. I'll go through ni. So we go one by one. Question 1, perlu ke tak supplement? Supplement ni optional. Nama pun supplement, tambahan. Kalau kau nak ambil tambahan, ambil lah. Kau tak nak, tak apa. Kalau let's say kau punya makanan memang kau makan 12 biji telur satu hari, not saying it's wrong, but aku tak mampu, sebab tu aku gelak. aku muak ni. So kalau kau mampu makan banyak tu, makan ikan banyak, ada setengah klien aku tu makan 2 ikan keli besar, kau mampu buat, kau buat. Macam aku a bit mix. Kalau lepas aku workout, yes, aku ambil protein. Aku prefer protein yang tak ada creatinine. Creatinine. Yes, kalau creatinine ni sorry lah, kalau mungkin orang nak argue ke apa, up to you. There's multiple research paper, semua ada pendapat masing-masing. Okay, so creatinine betul, kau punya recovery cepat, kau punya muscle development kuat, tapi dia balik kepada question Pak Din tadi, kidney. Yeah. Ya ke? So maybe some can argue with me. I don't mind if you can bring awareness to people. So dia macam dia form, if I'm not mistaken, dia form crystallization in the kidney, which can lead to kidney failure lah. For me, I would prefer to avoid, if there's content of creatine, I would prefer to avoid that. Yeah. Sorry, I'm not against any product. Honestly, I'm not against any product. Just my preference. How many gram of protein that maximum that we can take lah in a day? Supplement wise, for me, I roughly take around 48 roughly. 48. Not a lot lah. Not a lot. And it's just enough. No, for supplement wise lah. Supplement. Sometimes I just take 24. Because I heard it back in the internet kan, semua orang suruh, kalau body weight you 60 kg, dia suruh ambil double the weight, so 120 gram. Something like that, double the amount based on your weight and height. Tu tak ada masalah. Is it true? Like I thought that benda tu akan jadikan one of the concept lah.
Sorry, Tak rosak lah kini. I mean, jangan ambil protein banyak, protein powder banyak tu jangan. yeah. Okay. It's not the protein powder. Is it total protein? Total protein, yes, correct. Kat ayam ke, ikan ke? Ikut lah. For me, I would prefer majority is natural. So I would prefer majority telur, majority ikan, majority ayam, daging. Ikut kau. Majority would be that. Kalau kau rasa tak cukup lah, aku beberapa workout lah, nak tambah sikit lah, nanti masa aku mengecut ke. Like for me, I play a lot of football. So in general, I will burn my muscle at the same time. So I kind of have to take a bit lah. Sebab aku pun makan 2 kali, so memang tak cukup. But for me, my aim is different. I focus on strength. I focus on bukan nak lift kuat. Maksudnya, I focus on increasing my strength. So fizik nombor 2. Lawa tak lawa, personally tu nombor 2. Aku tahu aku nak makin kuat tu je. Because my main goal is performance, so depends on other people might be different. Okay, Rikuan, kita dah hampir ke hujung segmen. Soalan saya yang kita nak concludekan lah kita punya segmen pada hari ni. Soalan saya yang terakhir. Okay. And your conclusion. You can say whatever you want. Okay. Because it's channel Impact Atas, so you have to give impact to the most lah, to the max lah, to our audience lah. That's our objective kan. Okay, so what is your vision and mission, and what's your hope lah kepada this your business, this particular industry, and also Malaysia? Aku nak Malaysia improve industri ni. Aku nak kita jadi one of the best in the world one day. And tu sentiasa jadi impian aku. Sebab aku dah pernah nampak how the best in the world in the industry run. I was in Australia. They are one of the best in the world. I'm very impressed. I want us to reach that level lah. Aku nak, and tu cita-cita aku. Tu mungkin bias aku kepada, sebab aku orang Malaysia. Mungkin sebab aku sayangkan negara. Tu aku tak nafikan, tu bias aku. Tapi itulah yang tu aku nak, cita-cita aku. Tapi kita kena bekerjasama. Sebab tu macam aku cakap, bidang ni banyak sangat backbiting, banyak sangat orang benci each other. Stop it. Just let's work together. Walaupun aku tak suka konsep kau tak suka konsep aku, tak apa. Kita buat kerja kita pun cari kewangan untuk anak bini kita. So at the same time kita mungkin ada, kalau aku harap lah kita ada goal yang sama, kita nak bantu negara dan industri ni. Sebab industri ni boleh kita jadikan billion trillion dollar punya industri. Macam dekat Amerika, this is one of their biggest industry. Really? So their sports alone, kau tengok stadium bawah dia orang berapa bilion. Betul. So bukan sebab kenapa orang nak tengok sports. So daripada sport, contractor akan dapat job. Accountant akan dapat job. Lawyer akan dapat job. Lawyer lagi banyak job. So kena sama situ sini kan. Nak buat kontrak untuk atlet. So kalau atlet ni tak bagus, siapa nak tengok? So let's work together. Our community makin healthy, our athlete makin power. So industri akan naik, financial kita pun akan naik. Memang balik pada business. Everything goes back to business, bro. Everything. So tu. Okay. Aku ingat tak balik dah. Balik lah. Is that all? Or you want to further? No, I think that's primary. I think because if I mention too many points, might be dilute. Tapi aku rasa kalau points yang betul aku nak pump sampai ke orang Malaysia tu lah. Jom lah bangkitkan industri ni. Any tagline that you want to tell? Macam aku rasa lebih kepada, kalau tagline aku sendiri, health investment. Mungkin sampai sakit dulu baru nak ni prevent. You invest. Sebab korang kena ingat 30-40 belum peak lagi, 50 ke atas tu baru korang nak peak. Orang macam J.K. Rowling umur 40-50 baru dia Harry Potter baru cunan. So kebanyakan orang, aku 40 aku dah tua lah. Aku 30. Malaysian macam tu. Tak, kau jangan salah faham, 40 muda lagi tau. Kau 40 kan, kau boleh makin fit, makin ni, makin tambah kewangan kau. So tu aku nak orang Malaysia aware. That's not it. And if kita semua aware, kita 40, 50 kita boleh make a higher income kan. Imagine that, what will happen to our country. We have better quality people that making more financial, and hopefully better mental health. Kita boleh enjoy our ni. Kalau kau 40 kau dah sakit sini sakit sana, kau nak pergi enjoy macam mana? Kalau let's say kalau kau dah umur 50 kau nak naik tangga pun tak ada, buat apa kau nak pergi Japan, nak pergi Korea semua, kau nak naik tangga pun
dah lesu lah. So kita bukan nak hentam, tapi kita nak nasihat. Orang Melayu ni kalau kata orang Malaysia kena ni sikit kot baru sentap. Okay. Alright guys, I think we have come to the end of the show. Thank you so much. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Rikuan Akif kerana sudi untuk menjadi kita punya guest pada hari ini. Saya juga ingin terima kasih kepada RA Rehab and Fitness kerana sudi menjadi our sponsor pada hari ini, kepada Impak Atas. Guys, itu saja kita punya episod pada hari ini. Thank you so much, and jangan lupa follow Impak Atas untuk konten-konten yang lebih bermutu tinggi, meaningful and berimpak atas. Atas saja, jangan bawah, supaya minda korang tercakna dengan lebih baik dan lebih pintar. Okey, terima kasih. Saya jumpa anda di episod kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Impak Atas.